Melihat dari sudut sejarah, seni bina lanskap dahulunya dipanggil kebun lanskap. Seiring dengan peredaran zaman, kini ia dipanggil seni bina lanskap. Seni bina lanskap pada zaman dahulu merujuk kepada perancangan induk dan reka bentuk taman untuk rumah bangsawan, istana dan harta diraja, kompleks keagamaan serta pusat kerajaan. Amalan seni bina lanskap kemudiannya tersebar secara meluas. Pada abad ke-19 yang lalu, istilah arkitek lanskap mula digunakan mereka lanskap profesional. Secara holistiknya, seni bina lanskap ialah kajian dan amalan mereka bentuk persekitaran sama ada luar atau dalam bangunan. Rekaannya pada pelbagai skala yang merangkumi unsur seni, alam sekitar, seni bina, kejuruteraan dan sosiologi. Setiap rekaan lanskap perlu menitik beratkan elemen dan faktor lain yang wujud di sekeliling dalam menghasilkan sesebuah ruang lanskap yang kondusif kepada komuniti. Demi memakmurkan kesejahteraan bandar, reka bentuk lanskap yang mesra komuniti bagi segenap lapisan masyarakat telah diterapkan oleh arkitek lanskap muda negara Siti Maisarah. Nama saya Siti Maisarah binti Salahuddin. Saya berumur 39 tahun. Saya telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak lelaki yang berumur 12 tahun dan 9 tahun. Seterusnya saya sambung saya punya ijazah di Universiti Putra Malaysia, di mana saya mendapatkan saya punya ijazah dalam bidang seni bina landscape selama 4 tahun di situ. So daripada situ saya bermula saya punya career pada tahun 2006 saya bergraduate. So 2006 saya telah bekerja di beberapa syarikat landscape. Dan kemudiannya pada tahun 2007 saya telah masuk ke Walrus Design Sdn Bhd, di mana tempat kerja saya sekarang lah sehingga sekarang. So penglibatan saya dengan Ilam antaranya adalah dari segi keahlian untuk Ilam dan juga program-program untuk CPD Point, di mana program-program CPD Point ini adalah antara kriteria bagi ahli-ahli Ilam untuk memastikan kriteria profesional diorang mereka dipenuhi. So kita juga banyak bekerjasama dengan badan-badan organisasi yang lain seperti perancang, arkitek, reda dan sebagainya lah untuk kesejahteraan dan pembangunan di dalam negara. Seni bina lanskap juga dijadikan sebagai asas kepada kesejahteraan masyarakat dan inspirasi kehidupan melalui penggunaan teknologi dan inovatif serta penerapan nilai kelestarian. Arkitek Siti Maisarah ni masa student saya tak ada. Saya pergi belajar. Tapi bila saya balik tu dia baru graduan, tapi saya sempat berborak dengan dia.
dan lepas tu dia dah bekerja di beberapa perunding dan juga pemaju, dan selalu jumpa dia di luar sana dan sebagainya kan. Dan mula mengenali beliau, dan bila beliau aktif dalam Institut Arkitek Lanskap memang lagi rapat lah kan. So tapi dalam konteks pendidikan arkitek lanskap di universiti, of course kita akan train pelajar ataupun kita akan latih pelajar pertamanya untuk dia memahami bagaimana nak menjadi seorang arkitek lanskap. Secara dasarnya kita akan mendidik seseorang tu student untuk menjadi seorang perunding arkitek lanskap. Itu bagi saya common lah pada mana-mana universiti. That is the basic core. Tapi bagi saya, apa yang penting di dalam universiti adalah student ni dia perlu juga untuk melihat kepada perkara-perkara lain di mana dia boleh enrich dia punya knowledge dan juga sasiah dan juga pandangan dia terhadap perkara lain. So itu agak bagi saya penting di universiti untuk pelajar mula untuk bersatuan dalam persatuan pelajar, terlibat dengan program-program mahasiswa, dan juga mula melihat kepada dunia lebih luas, tak bertanya dan sebagainya, supaya kita boleh ataupun mereka ni boleh polish ataupun gilap dia punya bakat yang lebih baik. So tapi ada juga student yang dalam universiti dia tak ada apa, tapi dekat luar sana tu baru dia go up kan. Tapi yang pentingnya dia faham bahawa mereka harus sentiasa mencari ilmu dan juga explore, mencari peluang-peluang yang baru, dan juga faham bahawa dia harus selepas bergraduat nanti dia harus melibatkan diri dengan masyarakat untuk memastikan dia punya contribution kepada masyarakat itu tidak terhenti. So saya rasa pemahaman ini perlu ada pada pelajar. Maksudnya itu sebab di fakulti ni kami base kepada reka bentuk. So kalau kita lihat program yang berkaitan dengan architecture ataupun landscape architecture dan juga industrial design, kita ada studio di mana mereka ni akan merancang dan mereka bentuk projek lah. Tapi kalau kita lihat kebanyakan ataupun boleh katakan semua lah, studio yang diambil itu para pensyarah akan mereka ataupun merancang studio tersebut supaya pelajar ni dia expose kepada masyarakat, expose kepada kepimpinan, expose kepada industri dan sebagainya. Sebagai arkitek lanskap, Siti Maisarah memberi penekanan kepada konsep kehidupan lestari dan menjadikan lanskap sebagai sebahagian daripada misi pembangunan bagi projek mereka. Berdasarkan kepada konsep lanskap tersebut, arkitek lanskap perlu bijak menggabungkan semua elemen pembangunan dan memastikan kelestarian dapat diterjemahkan dalam setiap seni bina. Peranan arkitek lanskap adalah sangat luas. Tidak hanya terbatas kepada pembentukan lanskap semata-mata. Ia berperanan penting dalam menzahirkan suasana hijau yang selamat dan diintegrasikan dalam reka bentuk moden, khususnya di Malaysia sebagai negara khatulistiwa. Architect landscape is not just about planting tree. That is my main point, and then I punya passion sebab bila people talk about landscape, so it's all about planting, but it's not just about planting, because being a landscape architect, we are dealing with more than planting. One of it is actually climate change, and then satu lagi adalah placemaking. So dua tu actually is a few of my passionate being as a landscape architect. So, kenapa saya cakap climate change? Sebab nowadays we can see that memang kita menghadapi
bencana-bencana sekarang. So sebagai arkitek landscape, so kita actually sinonim dengan kita panggil sebagai khalifah di muka bumi. So kenapa khalifah di muka bumi? Sebab itu adalah part of kita punya tanggungjawab untuk memelihara persekitaran, memelihara bumi kita. So macam mana melalui reka bentuk landscape kita boleh overcome whatever bencana yang kita lalui sekarang, macam tu. So and then tu dari segi climate change lah. Bila kita cakap mengenai placemaking, actually placemaking ni is more to people, kan, people. So we can see that pandemic ni actually dia memberikan banyak impact pada masyarakat, terutamanya kanak-kanak. Kita tengok kan. So kita tengok sekarang kanak-kanak, keperluan mereka adalah bermain. So kita perlukan more open space actually, not just for kids but actually for all people, because people is now stressful, depressed whatsoever. So actually landscape can be one of the solution untuk kita punya healthy well-being, kan. So bila kita cakap open space, of course is very crucial. Kita actually sangat terhad, kawasan-kawasan lapang ni sangat terhad. So kalau kita tengok placemaking tu maksudnya adalah kita memberi nafas baru kepada kawasan-kawasan yang sedia ada. Dalam konteks ini, infrastruktur hijau antara pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan cabaran pembinaan bandar dan perubahan iklim global supaya selari dengan keharmonian alam semula jadi. Sebenarnya bila kita bercakap tentang arkitek lanskap ataupun kesedia binaan lanskap, kita bercakap tentang satu perkara yang amat luas yang berkaitan dengan perancangan lanskap itu sendiri sehingga kepada reka bentuk lanskap, pengurusan projek dan juga pengurusan pasca pembinaan ataupun maintenance lah. So bila talking about lanskap, tapi sebelum kita bercakap tentang perkara tersebut, kita kena faham lah lanskap itu adalah satu benda yang kita lihat di luar sana, yang berkaitan dengan apa saja yang kita lihat. Pasal berkaitan dengan lanskap ni maksudnya land, tanah kan, scape ni maksudnya pemandangan. So apa saja yang kita pandang di luar sana itu adalah lanskap. So bila kita bercakap mengenai perancangan lanskap, maksudnya kita bercakap berkaitan dengan perancangan kawasan ataupun ruang yang kita lihat di luar sana. So ini termasuklah perancangan kawasan semula jadi, perancangan kawasan yang dibina secara terancang dan sebagainya. So arkitek lanskap perlu masuk bersama dengan perancang bandar, arkitek, jurutera dan sebagainya untuk memastikan bahawa lanskap ini dirancang dan digunapakai dengan baik. So kita nak memastikan bahawa lanskap ini bukan hanya boleh digunapakai dengan baik oleh manusia ataupun pengguna, tetapi juga boleh digunapakai oleh wildlife, hidupan liar, dan juga elemen dalamnya seperti pokok dan sebagainya dapat hidup dengan baik, dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan manfaat kepada manusia secara keseluruhan. Pemilihan bahan dan jenis tanaman juga memainkan peranan penting untuk sebuah reka bentuk lanskap yang menarik dan bersesuaian dengan tema dan fungsi ruang berkenaan. Well, there's two things I'd like to see her do. On a personal level, as a landscape architect, I think it would be good for her to move through our organisation. I mean, we do have a kind of roadmap to directorship for her, and she's actually actively working through that. But I think as a member of ILAM, which she's obviously a council member of ILAM, I'd like to see her play a much more strategic role as a ILAM member, driving landscape policy and driving the industry for Malaysia. She's a very talented lady. She's got a lot to offer, and I think she would be very good at that.
Siti Maisara possesses a very charming personality and always show her positive side of things. In Warriors Design, Siti Maisara is passionate on her career, and she enjoys the works and feel committed to what she does. She's also a kind and wise woman who is always give and encourage the youngster in the office. As I know her, she's a very busy woman. As a working woman, working mother, and contribution to ILAM, which is Institute Landscape Architect Malaysia, I think she's a very good role model for who inspired and encouraged the girls and ladies for a better future. Mengulas mengenai kerjayanya, Siti Maisarah berpendapat sesuatu projek pembinaan tidak sempurna tanpa dilengkapi seni bina lanskap yang bersesuaian dengan persekitaran itu sendiri. Tugas sebagai arkitek lanskap sering melibatkan elemen-elemen teknikal dan sukar difahami bagi masyarakat umum kecuali mereka yang benar-benar memahami kerjaya ini. Setiap arkitek dalam seni bina lanskap juga mempunyai cita rasa dan keunikan tersendiri. Ia penting untuk diketengahkan seterusnya menghasilkan satu reka bentuk lanskap yang ideal. So pokok, macam knowledge, kita nak tahu selection of plants yang suit with the environment tu. So dekat Dubai, weather dia lain. So selection dia lain. Kalau dekat sini, Malaysia lain. So selection dia lain. And then kita pula kena peka dengan isu-isu semasa. Mungkin ada certain species yang kita tak boleh tanam. Mungkin sekarang kalau kita tengok ada authority yang tak membenarkan a few species sebab banyak pokok tumbang. So, kes-kes pokok tumbang ni macam mana? Dia akan go back to landscape architect juga. Sebab kita actually contribute to the design kan reka bentuk. So, benda-benda tu yang kita kena tahulah as a landscape architect. Macam tu. Okay, there's a lot of right now landscape architecture is actually we are working towards how to improve the climate changes, like with all this flood coming in, and this high rise of the climate temperature. All these actually when we work inside these landscape environments, landscape architecture, we actually can help on this, give our opinion and play our parts as part of the society. I think this is a good thing. I wish that we in our field we really can move forwards and help more in terms of the environment. Kalau kita tengok hari ini, orang ramai telah mula memahami landscape dan menghargai seni bina landscape. Terutamanya pihak pemaju di mana kita boleh lihat landscape telah dijadikan salah satu tarikan atau selling point untuk meletakkan harga hartanah bagi sesebuah township yang dimajukan. Ianya menjadi trend terkini di mana pembeli menganggap taman atau landscape yang baik merupakan satu aset buat mereka dalam mendapat gaya hidup yang lebih harmoni. Sebagai practitioner arkitek landscape dan khalifah di muka bumi ini, saya merasakan itu sudah menjadi tanggungjawab dan amanah kita untuk menyediakan persekitaran yang selesa serta mengambil kira reka bentuk yang mempan bagi memberi impak kepada ekosistem setempat. Seni bina lanskap bukan sekadar menanam pokok semata-mata. Ia adalah bidang yang dinamik, membabitkan pelbagai pihak dan merangkumi pelbagai skop kerja lanskap, termasuklah berfungsi sebagai penyelesaian kepada masalah persekitaran dan perubahan pelbagai teknologi serta inovasi. Saya rasa landscape kat Malaysia ni pun, even Malaysia pun, kalau kita pergi satu tempat tu akan jadi buah mulut juga lah, macam Putrajaya kan, macam ada bangunan-bangunan yang tertentu yang aku ni, ada jugalah landscape-landscape yang terkenal kat Malaysia ni kan, yang kita boleh nampak, yang akan orang ingat lah, orang luar akan ingat kan, ada dekat Malaysia je kan, macam tu lah. Harapan saya pada anak-anak muda di luar sana, jangan takut-takut untuk mencebur bidang landscape ni, kerana bidang landscape ni amat luas
dan sangat orang kata menarik untuk diceburi kan, sebagai satu kejayaan untuk diorang. Harapan tu memanglah, maksudnya sebab sekarang ni kita tengok very crucial kan, climate change tu kan. So this is our time as a landscape architect, macam mana kita nak memainkan peranan kita untuk contribute sama untuk membendung bencana-bencana yang disebabkan oleh climate change ni lah. Harapan saya kepada arkitek lanskap muda ni adalah supaya pertama, bila bergraduan nanti jangan berfikir mereka dah habis belajar. Mereka mesti terus belajar. Tak kira lah dalam bidang apa, dalam skop apa, dalam memastikan bahawa diorang punya kejayaan tu makin menyerlah dan makin bersinar. Right? Dan juga boleh melihat kepada pelbagai isu yang boleh diselesaikan. Dan harapan saya juga yang kedua adalah supaya arkitek-arkitek lanskap yang muda ni supaya mula melihat kepada bagaimana untuk meletakkan mereka itu boleh memberikan manfaat mungkin secara terus kepada masyarakat dengan menyertai berbagai program yang mungkin boleh membantu masyarakat secara direct, melalui NGO yang ada, ataupun melibatkan diri dengan persatuan-persatuan profesional yang ada kan, dan daripada situ mereka boleh terus berkembang dia punya profession mereka lah. Dan ketiga, saya berharap supaya arkitek lanskap muda ni supaya dia berani untuk mencuba satu perkara yang baru, yang out of the box, yang mungkin tak terfikir oleh orang ramai, tapi dia boleh fikir dan membuka satu ruang baru kepada kepada arkitek lanskap yang lain, atau membuka satu skop perkhidmatan yang lain kepada arkitek lanskap. Perkembangan bidang ini meletakkan peranan arkitek lanskap antara profesyen yang penting dan mencabar selari dengan pembangunan di sesebuah negara. Semoga peranan arkitek lanskap dalam mengharmonikan ciri-ciri moden dan kehijauan alam menerusi seni bina di Malaysia dapat dihargai oleh masyarakat. Seterusnya, keazaman arkitek lanskap seperti Siti Maisarah dapat dicontohi oleh segenap lapisan rakyat Malaysia.